Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, pada hari ini kita masih lagi membincangkan tentang bab yang ke-9 Matematik KSSM tingkatan 3, iaitu bab garis lurus. Okay, dan pada hari ini cikgu akan bincangkan tentang kaedah untuk menentukan titik persilangan di antara dua garis lurus. Okey, seperti yang kita nampak dekat sini, kita ada satu garis lurus yang berwarna merah dan satu lagi garis lurus yang berwarna biru bertindih pada satu titik. Okey, bertindih pada satu titik. Dan titik ini dikenali sebagai titik persilangan di antara dua garis lurus. Okey, titik persilangan di antara dua garis lurus merupakan penyelesaian kepada persamaan garis lurus tersebut. Okey, dan titik persilangan ataupun penyelesaian persamaan serentak ini boleh diperolehi dengan tiga kaedah. Yang pertama ialah kaedah penggantian, yang kedua ialah kaedah penghapusan dan yang ketiga ialah kaedah graf. Okey, tetapi pada hari ini cikgu akan fokus kepada kaedah yang kedua, iaitu kaedah penghapusan. Okay, sebagai contoh, cari titik persilangan di antara dua garis lurus berikut dengan menyelesaikan persamaan berikut. Okay, persamaan garis lurus yang pertama ialah X tambah Y sama dengan 9 dan persamaan yang kedua ialah 4X tolak 7Y sama dengan negatif 8. Okey, ini sebenarnya kamu telah pelajari dengan detail semasa di tingkatan 1 di bawah tajuk persamaan linear serentak. Okey, dan ada pelbagai cara kamu boleh gunakan. Okey, tetapi pada hari ini cikgu akan berkongsi satu kaedah penyelesaian persamaan linear serentak menggunakan kaedah graf. Okey, so persamaan yang pertama, penyelesaian persamaan linear serentak menggunakan kaedah jadual. Okey, di mana cikgu akan pindahkan nilai-nilai X, nilai-nilai Y dan juga nilai nombor ke dalam satu jadual. Okey, so X tambah Y sama dengan 9, cikgu labelkan sebagai persamaan 1 dan 4X tolak 7Y sama dengan negatif 8, cikgu labelkan sebagai persamaan 2. Okey, kemudian cikgu akan pindahkan kolom yang pertama ialah X, ini adalah Y dan ini adalah nombor. Okey, bermaksud cikgu tukar bentuk kepada bentuk AX tambah BY sama dengan C. Okey, bagi persamaan yang pertama, nilai X ialah 1, nilai Y ialah 1 dan nombor ialah 9. Ini persamaan pertama. Okey, persamaan yang kedua, X ialah 4, Y ialah negatif 7, nombor ialah negatif 8, dilabelkan sebagai persamaan yang kedua. Okey, dan apabila kita ingin menghapuskan nilai salah satu sama ada X atau Y, bermaksud nilai mesti sama. So, kalau kita lihat dekat sini, nilai X berbeza dan nilai Y juga berbeza. Jadi, cikgu akan samakan nilai X dengan mendarab persamaan 1 dengan 4. So, apabila kita darab, pastikan kita akan darab setiap sebutan di dalam persamaan 1 dengan 4. Kita akan dapat 1 darab 4, 4, 1 darab 4, 4 dan 9 darab 4, 36 kita labelkan sebagai persamaan 3. Okey, sekarang kalau kita rujuk kepada persamaan 2 dan persamaan 3, nilai X-nya adalah sama. So, apabila nilai X sama, untuk menghapuskan nilai X, kita boleh tolak di antara kedua-dua sebutan dan cikgu akan ambil persamaan 4 tolak persamaan 3. Okey, 4 tolak 4 sifar. 4 tolak negatif 7 kita dapat 11. Okey, dan 36 tolak negatif 8 kita dapat 44. Okey, so sekarang kita boleh buat satu persamaan, iaitu 11Y sama dengan 44. Jadi Y sama dengan 44 per 11. Y sama dengan
Okey, so sekarang untuk mendapatkan nilai X, kita akan gantikan Y sama dengan 4 dalam persamaan 1, iaitu persamaan yang paling mudah. Sebenarnya kita bebas nak gantikan nilai Y sama dengan 4 dalam persamaan 1, 2 atau 3. Tetapi kebiasaannya kita akan pilih persamaan yang paling mudah. Okey, jadi X tambah Y sama dengan 9. Kita gantikan nilai Y dengan 4. X tambah 4 sama dengan 9. X sama dengan 9 tolak 4. X sama dengan 5. Okey, jadi kita boleh buat satu kesimpulan. Titik persilangan ialah koordinat XY. Jadi 5, 4. Okey, ini adalah salah satu kaedah untuk kita tentukan titik persilangan, iaitu dengan menyelesaikan persamaan linear serentak. Dan salah satu kaedah yang boleh kita gunakan ialah menggunakan teknik jadual. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Kita nak cari titik persilangan di antara garis X tambah 3Y sama dengan negatif 1 dan persamaan 4X tolak 5Y bersamaan dengan 13. Okey, sama juga cikgu akan masukkan ke semua nilai X, nilai Y dan nombor ke dalam jadual. Okey, so kita ada nilai X, nilai Y dan nombor. Persamaan yang pertama, X1, Y3, nombor negatif 1, persamaan 1. Persamaan kedua, X4, Y negatif 5, nombor 13 adalah persamaan 2. Okey, dan cikgu akan darab persamaan 1 dengan 4 supaya nilai X-nya menjadi sama. Okey, so kita ada 4, 3 darab 4, 12, negatif 1 darab 4, negatif 4. Ini adalah persamaan 3. Okey, persamaan 2 dan 3 mempunyai nilai X yang sama, dan untuk menghapuskan nilai X kita akan guna operasi tolak. Okey, jadi cikgu akan ambil persamaan 3 tolak persamaan 2. Okey, kenapa cikgu tak ambil persamaan 2 tolak persamaan 3? Sebab kalau cikgu ambil persamaan 2 tolak persamaan 3, kita akan dapat negatif 5 tolak 12 bersamaan dengan negatif 17. Okey, jadi sebenarnya kita perlu bijak memilih persamaan yang mana kita nak tolak dengan persamaan yang mana, supaya kita seboleh-bolehnya cuba elakkan munculnya nombor-nombor negatif dalam pengiraan kita, walaupun sebenarnya proses itu tidak salah. Okey, so 4 tolak 4 kita dapat sifar. 12 tolak negatif 5 kita dapat 17. Negatif 4 tolak 13 kita dapat negatif 17. Okey, jadi kita dapati bahawa 17Y sama dengan negatif 17, Y sama dengan negatif 17 per 17, Y sama dengan negatif 1. Okey, sekarang kita akan gantikan. Okey, gantikan Y sama dengan negatif 1 dalam persamaan 1. Okey, sebab persamaan 1 nampak lebih ringkas. So, kita ada X tambah 3Y sama dengan negatif 1. X tambah 3 darab negatif 1 sama dengan negatif 1. X tolak 3 sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 tambah 3. X sama dengan 2. Okey, jadi titik persilangan ialah pada koordinat 2, negatif 1. Okey, akhir sekali pastikan kita tulis kesimpulan, iaitu kita mesti cantumkan koordinat X dan koordinat Y dalam bentuk pasangan tertib, sebab soalannya ialah titik persilangan. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh yang ketiga supaya kita lebih mahir untuk menyelesaikan persamaan garis lurus. Okey, kita ada nilai X, nilai Y dan juga nombor.
Okey, persamaan yang pertama kita ada 5x tambah 3y sama dengan negatif 3 persamaan 1. Persamaan yang kedua 7x tambah 6y sama dengan 3 persamaan yang kedua. Okey, so dalam kes ini terpulang kepada kreativiti kita macam mana kita ingin samakan sama ada nilai x dan nilai y. Dan dekat sini cikgu pilih persamaan 1 didarabkan dengan 2. Okey, so kita akan dapat 10x tambah 6y sama dengan negatif 6, labelkan sebagai persamaan 3. Okey, nilai y kita dah sama, jadi untuk melupuskan atau menghapuskan nilai y, kita akan guna operasi tolak dan cikgu akan pilih persamaan 3 tolak persamaan 2 kerana 10 lebih besar daripada 7. Okey, 10 tolak 7 kita dapat 3, 6 tolak 6 hapus, negatif 6 tolak 3 kita dapat negatif 9. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan 3x sama dengan negatif 9, x sama dengan negatif 9 per 3 sama dengan negatif 3. Okey, gantikan. Okey, gantikan x sama dengan negatif 3 dalam cikgu pilih persamaan 2 sebab cikgu tak suka nilai-nilai negatif tu. Okey, so kita ada 7x tambah 6y sama dengan 3. Gantikan x sama dengan negatif 3. 7 darab negatif 3 tambah 6y sama dengan 3. Negatif 21 tambah 6y sama dengan 3. Okey, 6y sama dengan 3 tambah 21 bersamaan 24. Y sama dengan 24 per 6 sama dengan 4. Okey, jadi titik persilangan ialah negatif 3, 4. Okey, kita pergi kepada contoh yang terakhir. Kita pilih contoh D. Okey, kita pilih contoh D. Kita ada nilai x, nilai y dan nombor. Kemudian kita ada 3x tolak 5y sama dengan 12 persamaan 1. 2x tambah 3y sama dengan negatif 11 persamaan 2. Okey, yang ini adalah kes yang agak special di mana untuk kita samakan sama ada nilai x dan nilai y, kita perlu darab kedua-dua persamaan secara silang. Okey. Sekarang cikgu akan samakan nilai x, jadi cikgu akan darab secara terbalik persamaan 1 darab 2, persamaan 2 darab dengan 3. So kita lihat apa yang terhasil. 3 darab 2, 6, negatif 5 darab 2, negatif 10, 12 darab 2, 24, persamaan 3. Okey, kemudian persamaan 2 darab 3, 2 darab 3, 6, 3 darab 3, 9, negatif 11 darab 3, negatif 33, persamaan 4. Okey, sekarang cikgu akan ambil persamaan 4 tolak 3. Okey, kosong ataupun abaikan. 9 tolak negatif 10, kita dapat 19. Okey, negatif 33 tolak 24, kita dapat negatif 57. Okey, sekarang kita boleh buat kesimpulan bahawa 19y sama dengan negatif 57, y sama dengan negatif 57 per 19 bersamaan dengan negatif 3. Okey, gantikan. Gantikan y sama dengan negatif 3 dalam persamaan 2. Okey, dalam persamaan 2, so kita ada 2x tambah 3y sama dengan negatif 11. 2x tambah 3 darab negatif 3 sama dengan negatif 11. 2x tolak 9 sama dengan negatif 11. 2x sama dengan negatif 11 tambah 9 bersamaan negatif 2. X sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Okey, maka titik persilangan ialah negatif 1, negatif 3. Okey, so itu adalah gambaran ringkas macam mana kita mencari titik persilangan menggunakan
penyelesaian kepada persamaan linear, serentak dan menggunakan kaedah jadual. Okay, sekian. Assalamualaikum.